uh, Tuan Di-Pertua. Terima kasih Wabi Menteri atas jawapan yang telah diberikan panjang lebar. Saya menyambut baik segala usaha berterusan yang pihak kementerian lakukan dalam meningkatkan kualiti dan profesionalisme guru-guru kita. Cuma dalam soal kualiti untuk melahirkan guru yang terlatih dan kompeten, ia juga berkait rapat dengan soal piawaian. Piawaian pengambilan pelajar yang diterima masuk ke program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. Saya ingin memetik kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dikeluarkan pada 19 Julai 2020 yang mengatakan bahawa UEC telah mendapat pengiktirafan sebahagian ataupun partial recognition. Ini kali pertama digunakan istilah tersebut, partial recognition. Apabila UEC diterima untuk mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. Maka dalam konteks ini, soalan saya ialah, saya ingin tahu pendirian YB Menteri, sama ada kementerian ingin meneruskan pengiktirafan sebahagian ataupun partial recognition sijil UEC sedangkan Perdana Menteri YB Paguh dalam kenyataan yang sama ketika menafikan pengiktirafan UEC menegaskan bahawa UEC perlu mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Soalan yang penting, ada kaitan kerana ia berkaitan dengan piawaian ambilan pelajar yang diterima. Jika dikatakan para pelajar diterima untuk masuk ke PISMP kerana mereka telah lulus sijil SPM dan memperolehi kepujian dalam bahasa Melayu, maka apakah wujud keperluan untuk menyebut kelulusan sijil UEC mereka? Yang Berhormat Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam. Pertama, program yang disebut oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tadi bermula semenjak tahun 2011. Dan pada waktu Yang Berhormat Simpang Renggam menjadi menteri juga, program tersebut juga dilaksanakan. Jadi perkara ini dalam pengetahuan Yang Berhormat Simpang Renggam. Itu jelas, ya. Yang apa yang saya ingin sebutkan tadi, tetapi tidak digunakan perkataan partial recognition ataupun pengiktirafan ini sebahagian. soal jawab. Simpang Renggam, Menteri akan Ini jawab. soal jawab. Okey, apa yang disebut tadi, program ini telah ada semenjak tahun 2011. Masa Yang Berhormat menjadi menteri, program ini diteruskan. Apa nama sahaja pun, hakikatnya dasar itu adalah berlaku pengambilan pelajar kelulusan UEC untuk tujuan kemasukan ke IPG bagi mata pelajaran bahasa Cina untuk SJKC. Itu jelas. Jadi pada waktu itu, pada waktu Yang Berhormat menjadi menteri, program ini juga dilaksanakan. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk memenuhi keperluan di SJKC berkaitan dengan pendidikan bahasa Cina. Jadi itu kita perlu jelas bahawa perkara ini telah ada semenjak 2011 dan diteruskan di zaman Yang Berhormat Simpang Renggam sebagai menteri. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya difahamkan mutakhir ini terdapat ramai guru-guru sekolah kementerian yang memiliki ijazah sarjana dan juga bahkan peringkat PhD. Tetapi mereka masih lagi berkhidmat sebagai guru biasa di sekolah-sekolah kementerian. Soalan saya ialah apakah langkah pihak kementerian bagi memanfaatkan kepakaran mereka dan meletakkan mereka di pos-pos yang sepatutnya serta menilai kenaikan pangkat dan gaji yang berpatutan dengan kepakaran mereka. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Berkaitan dengan guru-guru yang berkemahiran mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi di peringkat PhD dan sebagainya, pihak kementerian sentiasa meneliti kebolehan guru-guru di semua peringkat bagi membolehkan adanya laluan yang terbaik untuk mereka berdasarkan kepakaran yang ada pada mereka. Jadi kita sentiasa melihat apakah stok yang ada, jumlah guru, kepakarannya, bidangnya, PhD, bidang apa sebagai contoh, untuk melihat bagaimanakah dan apakah keadaan yang terbaik bagi membolehkan kita menggunakan kepakaran tersebut demi untuk kebaikan sistem pendidikan kita dalam jangka masa panjang. Terima kasih Yang Berhormat.